Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang sekali kan saya buat sharing di story Instagram, kerana dia dapat tengok ni, bersyukurlah, kerana bukan semua orang yang dapat tengok. Kata apa ke? Kira macam orang tertentu je lah. Saya harap perkongsian saya dapat di-sharekan lagi lah kepada orang juga. First, yang pertama adalah senang bagi tahu tentang kita jangan pernah berhenti berkongsi benda bermanfaat kepada orang lain. Kerana mungkin kita nampak satu benda kecil bermanfaat tu kan, satu benda kecil tu kita nampak tak bermanfaat kepada mereka kan. Ialah contohnya kita selalulah memesan, selalu memberi peringatan kepada kawan kita, selalu berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kita bagi tahu kat mereka juga, kita bagi tahu mereka selalu membaca Al-Quran. Lagi kita juga memberi peringatan kepada mereka, selalulah menghormati orang tua dan sebagainya lah kan. Tetapi kita rasa benda tu tak ada kebaikan, tak ada benefit lah kan. Tetapi sebenarnya dia ada kebaikan, dia ada manfaat lah kepada semua. Memanglah kat dunia ni kan kita tak nampak lah kan, tapi kalau kat akhirat insya-Allah kita akan nampak. Bukan saya nak kata kita benda kecil macam tu jarang, bukan 1 dan sejuta lah kalau kita ada kawan kita yang selalu memberi peringatan kat kita kan. Bagi saya, bila saya dapat kawan macam tu kan, dah lah 1 dan sejuta kan. Dan dia selalu pula kan, dan niat dia ada untuk apa? Dia nak utar kita juga ke syurga. Macam faham tak? Kita rasa macam sebab, rasa macam terharu lah kan. Tapi adakah apabila dia memberi peringatan kat kita kan, selalu memberi kat kita yang mana kita telah selawat semua kan, adakah kita kena petikan diri sendiri? Tidak. Sebenarnya kita kena bagi tahulah kat orang juga, kita kena beri peringatan kat orang juga. Kerana bukan kita nak diri kita dengan diri dia masuk syurga, tapi kita nak diri semua orang masuk syurga. Jadi kita jangan petikan diri sendirilah. Bila kita berhenti menyebarkan benda-benda manfaat kan, janganlah kita buat hanya untuk hanya kita orang, hanya kita je yang tahu. Orang lain macam sepatutnya lebih elok lah, lebih baik kalau kita berkongsi pada orang lain. Yang kedua adalah kita buatlah kebaikan kepada orang lain. Nak katanya buat kebaikan orang lain ni bukan saya nak kata semua orang tak boleh buat, tapi nak kata macam berbuat kebaikan ni kan, dia ada 2 lah. First, kita buat kebaikan tu kan, kita berdasarkan niat. Yang pertama niat. Kalau kita nak buat kebaikan kan, kita berbuat baik pada orang lain kan, mesti kita akan tengok pada niat. Kerana dalam hadis pun niat yang pertama, yang mana niat ni kan dalam solat pun, sebelum kita nak solat kita kena niat dulu kan. Macam tu juga kita buat kebaikan. Contoh kita nak buat sesuatu kan, contohnya kenapa kita nak baca Al-Quran, kenapa kita nak buat baik ke orang, kenapa kita nak buat suatu benda tu, kenapa kena berniat. Dan pastikan niat itu kita, yang pertama kita kenalah ikhlaskan Allah. Yang kedua, pastikan niat kita tu memang betul-betul lah, bukan niat kita ni untuk riak ke apa tak. Yang kedua, saya nampak juga mungkin sebab buat kebaikan, mungkin mereka sebab mereka sebab hanya nak tunjuk lah
Nauzubillah kan, nauzubillah min zalik kan, kalau mereka sebab nak menunjuk lah kan. Tapi kebanyakan kalau kita tengok kan, ramai orang dia setiap kali dia buat baik apa dia mesti post kat laman sosial kan. Tapi kita rasa benda tu memanglah bagi orang bagusnya kan, kita puji dia dapat pujian, dia apa lagi. Tapi kita rasa benda tu baik ke, macam faham tak? Kita memanglah mendapat pujian tu baik semua kan, tapi bagi saya adakah lebih baik kita dapat pujian daripada manusia daripada kita dapat pujian pada Allah? Dan malah maksud saya yang mana lebih baiklah kalau kita buat sesuatu benda tu kita tidak perlu menunjuk. Bukan nak kata buat sesuatu benda kebaikan tu lah. Bukan saya nak kata mungkin sekarang kalau kita tengok kan, mungkin kita post tu hanya untuk kenangan tak apalah, tapi mungkin sebab kan. Tapi kalau sebab contoh macam artis lah kan, bukan saya nak kecam mereka tapi kalau mereka tapi kalau sebab buat suatu benda tu buat kebaikan tu kerana sebab riak, sebab hanya nak menunjuk, sebab apa lagi dah lalai kan, sebab nak dapat follow, dapat apa ni, dah dapat puji pada follower, daripada netizen lagi, dan lain-lain lah kan. Tapi seeloknya elokkan dan stop lah, kerana saya takut dia baik di mata manusia tetapi tak baik di sisi Allah, faham kan? Jadi saya bimbang lah kan. Jadi kenapa saya memberi pesanan macam ni, kerana saya dah nampak lah, bukan saya nampak dalam segiti orang, saya nampak dalam orang-orang macam ni kan. Mereka buat contoh macam sebelum ni kan ada satu viral semua kan. Jadi memanglah kita tak boleh kecam mereka, tak boleh judge mereka, tapi ada kalanya kan kita nak buat kebaikan tu pastikan niat lah dulu. Yang kedua pastikan kita ni nak kata macam mana, yang pertama kan niat kan, yang kedua nak katanya macam kita kan, kalau betul kita nak buat baik kat mereka kan, apa sebab? Biasa pastikan ada motif tujuan apa, kerana sebab apa, sebab apa. Ada contohnya kan, kita buat benda ke adakah kerana kita buat benda tu tiada apa-apa tujuan kan? Contohnya kita belajar kan, kita belajar bersungguh-sungguh kan, kita buat belajar kita. Adakah kita kerana belajar sahaja kan? Mesti sebab kita nak menjadi nuri akhirat, kita nak membahagiakan ibu bapa kita nak capai cita-cita kita, mesti ada sebab kan. Macam tu juga dengan buat kebaikan. Okey, akhir sekali adalah jangan pernah berhenti membaca Al-Quran dan berselawat. Kerana berselawat ni kan, sebelum ni okeylah saya nak kata satu cerita lah kan, panjang pula. Okey, yang mana ceritanya, yang pertama sebelum ni kan saya macam nak kata semacam tu jugalah kan. Sebelum ni kan orang tidak pernah kita selalu macam yelah berselawat kan, kita selalulah tidak berselawat. Kita rasa macam selawat tu macam tak tirakan. Tapi sejak akhir-akhir ni kan, bila ada satu orang pada suatu hari lah, ada satu orang kan dia telah memesan kat saya lah kan. Dia selalu kata saya dia pernah berhenti selawat, jangan pernah berhenti selawat. Setiap pagi dan petang. Jadi setiap pagi dan petang ke setiap petang malam, saya tak ingat. Tapi nak kata ni dia selalu mengingatkan saya jangan pernah selawat. Tapi nak katanya sebelum ni dia selalu kata selalulah
bernasihat, dia selalulah kata menasihat kat saya lah kan. Sekarang dia dah tak ni lah kan, dah tak nasihat kat saya lah. Jadi nak katanya nampak kat sini, yang mana tugas saya pula yang menasihat kat dia. Macam kita hidup ni kan, kita kenalah saling memasang-masang. Bila seseorang tu buat baik, kita contohnya kalau seseorang tu buat ke arah kemungkaran kan, kita kena bantulah dia, kita kena saling tolong dia. Bukan kita tengok je dia, biarkan dia buat kejahatan semua kan. Jadi kita tolong dia, jangan bagikan dia buat kejahatan tu, kena tarik dia. Dan kita nak dia masuk neraka kan, jadi kita tarik dia masuk ke syurga sama kita tu. Dan nak katanya jadi nak kata janganlah pernah berhenti berselawat. Yang kedua, dan itu, dan jangan pernah berhenti selawat pula adalah kita akhir sekali rekan ni dah kan. Astagfirullahaladzim, maafkan saya. Okeylah, sebagai penutup, bacalah Al-Quran. Jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat karib kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang yang memanfaatkan orang lain. Yang mana bukan kita sahaja bahagia di akhirat, tapi semua orang bahagia di akhirat. Maksudnya nak kata, janganlah kita bahagia seorang-seorang. Pasti kita ajaklah mereka untuk bahagia bersama kita sama juga. Okey, itu sahaja dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.